Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi pada pagi ini kita nak tengok sikit bacaan selawat yang biasa kita selawatkan di masjid-masjid. Yang terakhir di Masjid Galanyirih malam tadi. Teks yang kita gunakan teks itulah teks yang biasa. Dan kita akan tengok berdasarkan kepada edaran-edaran yang biasa diberikan di masjid-masjid. Kita tengok mula sallallahu ala Muhammad. Okey. Cuma ada biasa kita dengar di masjid ni ada yang sebut alai. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia di pangkat di awal ni mula tak ada masalah. Lepas tu di tengah-tengah tu kan ada bunyi alai Muhammad. Dia terkeliru dengan alaihi tu barangkali agaknya. Ya, di sini bukannya ya ni, di sini alif maqsurah dia panggil, ya. Alif yang berbentuk ya tu tapi tak ada titik dipanggil alif maqsurah ataupun alif bengkok, orang Melayu kita sebut. Ala Muhammadin tapi kita berhentikan Muhammad. Ada yang kita bariskan di ujungnya, ada yang kita berhentikan. Itu semata-mata sebenarnya untuk wazan syair, ya, wazan syair. Sallallahu alaihi wasallam. Sallama, sallama fi'il madhi kita berhentikan untuk wazan syair juga. Dan ramai yang tanya juga, ya, bila kita nak baca sallama, bila kita nak baca salim. Dia sebenarnya tengok di pangkal. Kalau di sini salla di pangkal tu fi'il madhi kan, maka di ujung dia tu pun fi'il madhi sallama. Kalau di pangkalnya itu adalah fi'il amar, salli, salli, tak ada ya, ya. Ada teks yang bubuh ya. Ya tu untuk perempuan, untuk muannas. Dia salli, lam beri bawah saja. Maka di ujungnya itu akan salim juga kerana dia adalah fa'il amar. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa sallam, ya. Okey, baik. Ya Nabi, ni biasanya kita sebut ya Nabi saja, ya. Nabi itu Melayu, dia ada ya, ada syaddah tasydid, ya. Nabiyun, ya Nabi, gitu, ya. Sebenarnya sini tak dibubuh baris ya tu, tak bubuh titik pun. Ya, dia kalau yang betulnya ya nabiyyu salamun alaik, ya. Yang ini salamu alaik. Biasanya kita matikan saja, ya. Ya nabi salam alaika, untuk wazan terentak dia tu tak lari sangat mudah, ya. Kalau ya nabiyyu salamu alaika, ya rasul salam alaika, biasa kita baca gitu. Tapi yang betulnya ya rasulu, yang tepatnya kalau tu ya rasulu salamun alaika. Di sini ya rasulu salamu alaika. Semua salamun alaika. Ada setengah teks dia tu pun ya rasula. Ya rasula, bukan ya rasula. Kerana ini dia panggil, kalau dalam bab munada dia panggil nakirah maqsudah. Ya. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasab. Dia tak perlu baris atas, ya. Dia mabni ala dhamm. Dia panggil yubna ala ma yarfa'u bihi. Baik. Kalau dia mudhaf, ya, mudhaf ilaih, dia mudhaf, munada mudhaf, dia memang di baris atas. Kalau ya Rasulullah, ada baris atas. Misalnya ini banyak, ya wajhas sururi, ya arusal fiqaini, arusal sa, itu munada mudhaf. Baik. Ya Habib salam alaika, ni ya Habib salamun alaika. Lagi sikit kita matikan tu, ya Habib salam alaika, untuk rentak,
Ada yang bubu ya habibah. Bukan. Dia bukan nakirah ghairu maqsudah ya. Dia nakirah maqsudah. Tak ada alif lam situ, dia nak nakirah lah maksudnya. Tapi dia dimaksudkan pada Nabi Ada dia bukan nakirah ghairu maqsudah. Kalau nakirah ghairu maqsudah ya habibah, ya habiban. Baik. Salawatullah alaika, salawatullahi alaika. Kita matikan maksudnya salawatullah alaika. Biasa baca gitulah ya. Ashraqal badru alaina, sahih, fakhtafat minhul buduru. Sahih. Cuma kalau kita baca biasanya al-buduri al-buduri. Kerana tadilah darurat syair. Dalam syair ni sebenarnya ada pertembungan lah dengan kawaid dalam penulisan biasa ya, nasar dalam karangan biasa dia panggil nasar. Dia ada ikut kawaid lah, ikut nahwu saraf lah. Tapi dalam syair dia ada darurat dia. Ya, terpaksa kerana nak menyedapkan bacaan lah. Sebenarnya nak bukan apa orang kata, nak membetulkan wazan dia tu ya. Wazan dia tu kalau tidak pelari tempo dia tu nanti jadi sumbar. Yang ini kita tengok asururi, nuri, asuduri, semua ri kan. Dia se dia ru misalnya. Jadi tak sedap lah dari segi pantun Melayu dia kan. Macam dipanggil apa, rima di ujung tu, a b atau a dan sebagainya. Al-buduru ni memang ada segi fa'il dia, ada segi nahwu dia fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri li'annahu jama' taksir jama' taksir dia. Tapi kita gitu bariskan bawah faktafat minhul buduri bila kita baca mislahu husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Tak ada masalah. Anta syamsun anta badarun, sahih, anta nurun fawqa nuri. Ya, asalnya nurin. Dia nakirah bila nakirah. Kalau dah ada alif lam boleh an-nuri. Kalau dia tak ada, nurin. Tapi kenapa kita baca ri? Kenapa tadi? Darurat syair. Dan satu lagi ada sebenarnya di kalangan penyair dalam dunia syair lah, dia sebut lah yahiqqu li syair ma la yahiqqu li ghairihi. Apa ni orang kata, penyair ni berhak pada sesuatu yang tidak orang lain tidak berhak. Maksudnya dia ada hak untuk pendekkan, panjangkan untuk buang sabdu ataupun tukar baris sikit untuk betulkan wazan syair dia. Kalau tidak, lagi tempo dia tak masuk. Ni kalau kita belajar ilmu arud, kita tahulah ada wazan-wazan dia. Jadinya itu di kalangan penyair saja dunia syair maksudnya. Kalau dunia nahwu dan saraf ni, kawaid dia mesti bertakluk kepada kawaid lah. Ini macam pertembungan seni khat dengan imla biasa lah kan. Tak masuk tak masuk. Seni khat kadang-kadang alif dia letak mana tahu. Tak bawah, tak atas, tak berputar-putar. Pasal dia dah jadi seni syair ni seni. Itu masalah dia Macam tulisan khat dengan kaedah imla biasa. Baik. Anta iksiru wa ghali. Asalnya iksirun Ni iksiru boleh tak bentuk tu? Dia nakirah. Anta iksirun wa ghali. Biasanya kita baca gitu. Boleh tak iksiru? Boleh lah. Wa ghali. Dia sebenarnya ghalin. Ini dia panggil isim mu'tal akhir Apabila di ujung itu berakhir dengan alif waw ya, maka dia panggil mu'tal akhir. Mu'tal akhir ni kalau dia nakirah, dia tak ada alif lam gini, dia ghalin sebenarnya asal ghalin ikut nahwu. Tapi kita baca ghali, dia sebenarnya untuk menyedapkan bacaan lah. Anta misbahu suduri, tak ada masalah. Ya habibi ya Muhammad.
Ya Muhammadu ya. Ini dia tak ada baris ni. Kerana kita matikan biasa dalam bacaan. Ya. Ya Muhammadu dia alam. Al-alam al-mufrad. Ya arusal khafiqaini. Sahih. Ini dia kata munada mudhaf ni ya. Di bahagian atas. Arusal fiqaini. Arus tu mudhaf, fiqaini tu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Okey. Ya muayyadu ya mumajjad. Ya mumajjadu Ni mati ya. Sini tak ada baris ni. Kalau ada segi baris betul-betul lah kalau kita nak membariskan apa itu selawat ni. Ya arusal khafiqaini, tak ada masalah. Ya muayyadu ya mumajjad. Ya mumajjadu. Ya imam qiblataini, tak ada masalah. Marra'a wajhaka yas'ad. Okey. Ya karim alwalidaini. Hawduka safil mubarrad. Mubarradu tulisnya tapi kita baca mubarrad. Warduna yawman nushuri, tak ada masalah. Okey. Ma ra'ayna al-isa hannat. Ini betul. Tapi banyak teks yang ma ra'ayna al-isu isu hannat. Di sini sebenarnya bukan isu, al-isu, al-isa. Dia maf'ulun bih pada ra'a tu ya. مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. Jadi hannat bukannya fa'il pada hannat tu. Bisura illa ilaika. Ini ada kisah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan unta. Ada pernah seekor unta mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam Wal ghamama qad azallat. Wal ghamamatu kita baca wal ghamamah qad azallat. Okey. Wal malaikatu sallu alaika. Yang ini terus lari ni dia punya. Sama apa suku kata tu, ika tu 3. Dia sebenarnya kalau dalam teks biasa yang kita dapat tu wal mala saja, wal mala. Sebenarnya al mala tu daripada al mala'u. Al mala'u maksudnya malaikat lah. Al mala'ul a'la tu al malaikatul muqarrabun. Jadi al-malaku malaikat juga, al-mala'u al-mala'u. Jadi kita itu tadi darurat syair tadi dia boleh buang satu untuk meringkaskan bacaan suku kata tu untuk dia jaga tempo. Jadi asalnya wal mala'u sallu alaika. Dia jadi wal mala saja, wal mala. Dalam teks ni kita ada yang betulkannya wal malaikatu. Baik. Sallu. Ini dia termasuk akhta' syai'ah ya. Ini dia panggil daripada salla. Salla ni fa'al mu'tal akhir. Dia berakhir dengan alif maqsurah. Salla yusalli kan. Maka dia tak jadi sallu lah, daripada salla. Lam tu bari atas. So, kalau kita tengok pada tasrif 14, tasrif fi'il madhi, salla, sallaya, sallau. Takkan jadi sallu kan. Salla, sallaya, sallau. Sallat, sallata, sallaina. Sallaita, sallaituma, sallaitum. Sallaiti, sallaituma, sallaitunna, sallaitu, sallaina. Dia yang betulnya dari segi nahu sallau, tapi ini ada panggil akhta' syai'ah yang sangat tersebar dalam dunia Arab sekalipun. Maka dibaca sallu, sebenarnya sallau alimus sirri wa akhfa. Okey, mustajibud da'awati. Okey, Rabbi irhamna jami'an.
Okey, di sini dibariskan dan dibubur hamzah qata' di situ. Sebenarnya di hamzah wasal di hamzah wasal. Kalau fi'il amar kepada sulasi apa? Yang asal fa'ala macam ada sulasi apa? Satu sulasi mazid. Kalau tak ingat sorof ni, tapi kalau pada tiga tiga huruf ni fa'ala, misalnya wazan fa'ala rahima, maka apa ni pada fa'al amarnya itu dia hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Kalau rubai dia hamzah qata'. Ada 4 huruf. Af'ala, arhama. Mana ada arhama? Adkhala misalnya. Ni rahima yarhamu, irham. Kita tapi di sebab kalau baca sebenarnya rabbirhamna. Jadi tak dia canggung, dia jadi apa ni? Ya, canggung. Kita baca rabbi irhamna. Kalau baca rabbirhamna jami'an, dia lari sikit dia punya tempo itu. Maka kita baca irhamna, rabbi irhamna. Dia hamzah wasal di sini. Kalau di tengah-tengah macam ni, maka tuktab wala tuqra. Dia ditulis tapi tak dibaca. Dan kalau di pangkal, ditulis dan dibaca. Tapi mengikut huruf ketiga. Atas hamzah tu, hamzah wasal tak dibubur baris cuma dibubur kepala sad kecil gitu. Dia tengok huruf ketiganya, kalau huruf ketiganya berbaris di bawah, kita baca baris bawah. Kalau huruf ketiganya baris atas, kita baca baris bawah juga. Kalau huruf ketiganya baris depan, kita baca baris depan. Masalahnya unsur sad dia baris huruf ketiga lah. Baris ketiga, baris depan tu baris depan. If'al baris bawah, ain itu baris atas kan. Lepas itu kalau baris bawah tak apalah, tinggal hak tu. Baik. Bijami'is salihati, okey. Wa salatullah ala Ahmad. Wa salatullahi, cuma hi tu kita tak baca. Wa salatullah ala Ahmad. Ala Ahmada kalau nak baris. Baik. Adat tahriru suturi. Ahmad tadi mamnu' min as-sarf. Adat tahriru suturi. Di sini banyak yang salah. Dia sebenarnya adat tahriris suturi ya. Anda tu bukannya fa'al Ada orang yang kira fa'al madhi tu yang dibubur ru tu. Tak. Dia sini naib anil maf'ul fihi mansub. Maksudnya adada, sebanyak makna dia. Ya, selawat pada Nabi Ahmad itu sebanyak baris-baris yang dikarang ataupun baris-baris yang ditulis. Ada jadi mansub. Tahriri jadi majrur dia mudhaf ilaih. Baik. Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri. Habis sampai situ. Mana-mana teks pun sampai situlah ya. Kemudian tapi di mana-mana masjid pun ada yang menambah
Marhaban ya tak? Marhaban ya Nural Aini, marhaban Jaddal Husaini. Ada yang baca Nura Aini, boleh tak ya? Marhaban ya Nura Aini, maksudnya wahai cahaya mataku. Kalau Nural Aini, wahai cahaya mata saja. Baik. Boleh. Tapi kalau nak ikut ni yang mungkin lebih tepat dan sesuai, Nurul Aini, Nurul Aini. Kerana sini Jaddal Husaini. Jadi kenapa Jaddal Husaini tadi ya? Dibuang, dihazaf ya tu. Jaddal Husaini. Dia kita mudhaf ilaih juga lah. Ya Jaddal Husaini. Marhaban ya Nur Aini, marhaban Jaddal Husaini. Ada orang yang agak-agak nak membaca ataupun nak meletakkan ini, mungkin juga tak ada dalam tag mana-mana pun, kerana dia kata berbau Syiah. Ini dia sebut Husain itu. Sebenarnya Husain ini adalah imam kita juga, dan mengasihi keluarga Rasulullah SAW ini kan menjadi satu kewajipan sebenarnya. Juga mengasihi Nabi SAW, kerana Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Muslim, tapi jarang-jarang kita dengar hadis ini. Kita pendekkan dia panjang sikit, iaitu ini taraktu wa ana tarikum fikum thaqalaini, dan aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara yang berat, iaitu kitab Allah wa ahla baiti, dan ahli keluargaku. Jadi Nabi SAW ingatkan kita tentang keluarga Nabi SAW. Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulang-ulang, ya. Jadi kita kasih, cinta, kena kasih dan sayang pada ahli keluarga Nabi SAW, sehingga dipesan oleh Nabi SAW, walaupun hadis ini tidak kuat, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, dengan mencintai Nabi kamu, wa hubbi ahli baiti, wa hubbi ahli baitih, ataupun ahli baitihi, mengasihi keluarganya, dan bitilawatul Quran, dengan mengaji Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran itu. Baik. Jadinya kita kasih pada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kasih kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Dan kita tidak masuk campur sebenarnya apa yang berlaku di antara para sahabat itu, kerana seperti apa yang disebut oleh Ibn Ruslan dalam matan Az-Zubat, matan Az-Zubat, bagaimana pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, dan termasuklah ikhtilaf mereka itu. Wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apa yang berlaku di kalangan para sahabat itu kita senyap, dan itu adalah ijtihad yang ada, kita tetapkan pahalanya, ada ganjaran pahalanya. Allahu a'lam bissawab. Ya, cuma kita kasih, kita sayang, kita perlu cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga kasih, kita juga sayang kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.